السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, dan seluruh barisan pegawai tadbir Masjid Al-Ghufran Akak Peluru, dan yang saya sayangi dan yang saya kasihi sekalian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Abdikanlah diri kepada Allah, letaklah ubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benar ubudiyah, sehingga datang keyakinan ataupun waktu yakin itu. Bilakah waktu yakin itu? Waktu yakin itu adalah al-maut, yakni mati. Kalau kita cakap dalam bahasa kita, buatlah ibadat sehingga sampai datang waktu mati. Mati dia tak tunggu ibadat kita. Mati dia tak tunggu taubat kita. Mati dia tak tunggu akan ketaatan kita. Tetapi kita berbuat baik, buat taat, ibadah kerana kita menunggu mati. Kita bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita kerana kita tunggu mati. Kita nak jadi orang baik pada sisi Allah, bukan pada sisi manusia. Pada pandangan manusia, kita boleh tipu semua orang dengan kelakuan baik kita. Zaman Rasulullah dulu, Abdullah bin Ubay ni kelakuan dia baik, tetapi pada sisi Allah dia bukan orang baik. Dia ni orang munafik. Yang kita nak berusaha sungguh ini adalah pada pandangan Allah Ta'ala. Nak cari kemuliaan pada pandangan Allah, seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takut dia dengan Allah.
Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, malam ini saya nak muhasabah diri saya khususnya. Tuan-tuan yang hadir, kita sama-sama muhasabah. Tapi apa yang saya nak ceritakan pada malam ni bukan untuk tuan-tuan, tidak. Saya nak hisap diri saya. Sebab saya bukan orang baik. Kata pengurusi, ulang-ulang kali duk sebut tuan guru. Saya bukan tuan guru. Saya ustaz pun bukan. Sebab saya bukan orang alim. Saya bukan orang pandai. Saya mai masjid tuan-tuan ini bukan saya nak mengajak tuan-tuan, tak. Saya tak pandai. Orang yang nak mai mengajak ni orang pandai. Saya ni nak main silaturahim dah. Saya nak jumpa tuan-tuan. Saya nak kenal saudara saya, saudara se-Islam saya. Sebab apa saya nak main kenal saudara se-Islam saya? Sebab besok di akhirat kita boleh saling syafaat mensyafaat. Sampai di padang mahsyar saya boleh cakap dengan Allah, ya Allah, saya kenal orang ni, jumpa di Masjid Ghufran dekat Peluru. Tuan-tuan pun besok di sana tuan-tuan akan cakap dengan Allah macam tu, ya Allah, tuan-tuan tengok saya susah besok. Orang yang duduk di depan ni bukan senang tuan-tuan. Dia kena kawal ujuk dia, dia kena kawal kibir dia, dia kena kawal riak dia, macam-macam dia kena kawal dalam diri dia. Kalau dah, dia hanya boleh duduk depan ni saja, tetapi dia di dalam azab Allah. Jadi ketika besok saya susah di sana, tuan-tuan pernah jumpa saya di Masjid Ghufran, tuan-tuan akan beritahu dengan Allah, ya Allah, kami kenal orang ni saudara kami, ya Allah, kami kenal, kami pernah jumpa di Masjid Al-Ghufran. Mudah-mudahan kita saling boleh tolong menolong di padang mahsyar. Satu lagi, Nabi janji kat kita macam ni, antara orang yang mendapat naungan arasy Allah, salah satunya orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Malam ni kita jumpa bukan sebab ada kepentingan apa-apa, bukan sebab ada manfaat apa-apa pun. Saya jumpa tuan-tuan, tuan-tuan mai jumpa saya kerana Allah. Nanti kita balik, kita berpisah pun kerana dia. Apa yang kita dapat? Jumpa kerana Allah, sekali balik pun kerana Allah. Satu benda yang Nabi janji dekat kita, yang menjadi hajat pada seluruh umat pada saat itu. Apa dia? Iaitu Nabi kata, yauma la zilla illa zillu. Pada hari itu tak ada naungan, tak ada payung, melainkan payung rahmat, payung arasy daripada Allah. Nabi nak habaq kat kita di sana besok panas. Panas lagi daripada dunia ni. Panas dia sebab apa? Sebab matahari duduk dekat kat kita kan. Ulama kata panas dia sebab dosa, dapat sebab silap kita masa hidup ni. Kita dok buat silap. Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya mereka ni ta'bud kepada aku, buat ibadat, guna masa yang aku bagi. Ada orang yang Allah bagi masa 20 tahun, kemudian habis, mati.
Ada orang Allah bagi masa 30 tahun lebih, kemudian habis. Kita dapat hidup sampai umur 50 lebih. Macam saya 53, tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang sampai 60, 70, 80. Masa ni Allah bagi, nanti Allah tanya, aku bagi umur sampai 50 tahun, hang buat apa? Ini janji dia. Summa latus'alunna yauma izin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah bagi dekat kita, dia akan tanya satu. Tak ada satu yang tinggal. Semua. Umur, harta, sehat, masa lapang, dia akan tanya. Sebab itu Allah jelaskan kepada kita dalam surah Yasin. Masa hidup ni kita pandai kalih kok tu, kalih kok ni, dan kita memang kaki kalih. Tapi di akhirat kita dah tak boleh nak kalih. Allah kata macam tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu Allah kata, aku tutup, aku kunci mulut-mulut mereka dalam dunia, sebab banyak sangat alasan bagi sebab tu sebab. Pasal apa tak boleh main masjid, kita kalih. Pasal apa tak boleh baca Quran, kita kalih. Pasal apa tengok orang susah tak boleh nak tolong, kita kalih. Pasal apa tak boleh bangun malam sembahyang tahajud, kita kalih. Pasal apa tak boleh sebut nama Allah hari-hari, kita kalih. Sembang banyak boleh, bertahun kita sembang, tapi kat sana kita tak boleh kalih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Siapa yang bercakap, siapa jadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita ni akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi dengan apa yang kita dah buat dalam dunia ni. Kalau 80 tahun dia akan mengadu dengan Allah. Kalau 50 tahun, tangan ni dia akan mengadu 50 tahun apa kita dah buat. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, dia akan cakap dengan Allah. Sama telinga ni, kita dah dengar apa, dia akan mengadu dengan Allah satu. Tak gugur pun satu perkara yang dia akan cakap dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan kata Abu Bakar As-Siddiq berkenaan dengan orang yang melakukan ubudiyah. 3 golongan, 3 martabat orang yang melakukan ibadah kepada Allah. 3 golongan ini kita duduk di mana? Pertama, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang melakukan ibadat kerana takutkan azab Allah. Kita buat ibadat sebab kita takutkan azab dia. Kita nak tinggal sembahyang, kita takut neraka. Kita nak buat suatu amalan kerana kita takutkan neraka, takut azab dia. Kedua, kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang melakukan ibadat kerana mengharap rahmat dia. Kita buat sembahyang, zikir, baca Quran sebab kita nakkan rahmat dia. Kita inginkan pertolongan demi pertolongan daripada Allah.
Golongan yang ketiga, mereka yang melakukan ibadat kerana mereka ni sayang Allah. Mereka rasa kasih dengan Allah. Kenapa mereka rasa kasih dengan Allah? Sebab Allah ni sayang sangat dekat mereka ni. Jadi mereka ni semayang malam, buat baik, sedekah, semualah kebaikan yang dia buat. Sebab dia rasa dia sayang sangat dekat Allah. Pasal apa dia rasa sayang sangat dekat Allah? Sebab dia dah rasa kasih sayang Allah. Mana kasih sayang Allah? Kita duk lalai 24 jam, tak sebut dia, tak ingat dia. Dia masih lagi beri kita rezeki, makan pagi, tengah hari, malam. Kita duk lalai sembang, tengok WhatsApp, tengok telefon. Sampai hari ni Quran pun kita tak dan nak pegang Quran. Tak dan kita nak pegang Quran, kita nak tengok pun tak dan. Punya sibuk kita dengan handphone kita. Tapi dia tetap sayang kita. Dia tetap jaga kita. Dia tetap kasih yang kita. Kita buat salah hari ni, kata ke orang, cerita buruk orang, dia tak tibai kita pun. Dia tak azab kita terus. Dia tak seksa kita terus. Dia bagi lagi peluang kat kita. Peluang yang dia bagi ni tuan-tuan 50 tahun dah. 50 tahun. Kita kata ke orang 50 tahun dah. Tapi dia tak azab kita terus. Sayang dia kat kita. Aku bagi hang peluang lagi. Sampai bila peluang ni aku bagi? Nabi janji kat kita sampai berlaku dua benda ni. Pertama, Nabi kata bila nyawa sampai di rengkung kita, di rara-rara, kita panggil rengkung. Habis masa lah. Masa tu pintu taubat aku tutup. Sebab aku bagi masa lama. Yang kedua, Nabi kata bila matahari terbit pada sebelah barat, masa tu aku tutup dah pintu taubat. Sebab aku bagi masa lama, 50 tahun takkan tak cukup, 60 tahun takkan tak cukup, 70 tahun takkan tak cukup. Sayyidina Abu Bakar dia pesan kat kita, golongan yang pertama yang melakukan ibadat kerana takutkan azab Allah, ada ciri-ciri dia. Kita tengok kita duduk di golongan mana. Kita buat kerana takut azab ke, kerana rahmat ke, kerana kita sayang Allah. Golongan yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar, ciri dia, dia sentiasa merendah diri di hadapan Allah. Orang ni yang buat ibadat kerana takutkan Allah, dia sentiasa rasa rendah diri dengan Allah. Rasa rendah bila dia zikir, dia sebut elok-elok nama Allah. Dia tak berani, sebab nama yang dia sebut itu nama kekasih dia, nama Tuhan dia. Dia akan jaga nama tu tuan-tuan. Sebab nama itulah nama yang paling dia hormat, nama yang paling dia agungkan. Dia tak berani nak main-main dengan nama tu. Sebab nama itulah nama yang paling dia agungkan dan dia muliakan. Sebab itu dia jaga sungguh-sungguh. Sebab bila dia semayang, dia sebut satu-satu. Dia tak berani nak bagi cepat sebut. Sebab dia tahu siapa yang dia sebut. Bila dia baca Fatihah, dia akan sebut elok-elok. Dia tak beranilah tuan-tuan. Sebab
dia tahulah yang tu nama Tuhan aku. Tuhan yang mana? Tuhan yang sayang aku. Tuhan yang mana? Tuhan yang tak pernah tinggalkan aku. Walaupun aku buat jahat, dia tak pernah tinggalkan aku. Belah Kedah ni kita panggil ketegak lah. Walaupun kita duduk ketegak, dia tak pernah tinggalkan kita. Ya. Lebih daripada seorang ibu, dia tetap peluk kita, dia tetap sayang kita. Jadi golongan orang yang beribadat kerana takutkan azab Allah, mereka sentiasa merasa rendah diri di hadapan Allah. Pertama. Kedua, mereka sentiasa merasakan kebaikan yang mereka buat ni sikit sangat. Baik yang ada pada kita ni sikit sangat, tak banyak. Sembahyang sunat sikit. Betul tuan-tuan, kita dah 50 tahun 60 tahun kita masih tak mampu nak cukupkan sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah ni. Kita tak mampu lagi tuan-tuan. Kita nak cukupkan jangan ibadat yang lain, sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah ni pun kita tak mampu. Kita rasa macam-macam, rasa tak lalu lah, rasa tak ada masa lah, rasa tak cukup masa lah, kan? Sampailah. Dan kita kena tipu dengan perkara yang sama puluhan tahun. Lepas sembahyang Aisyah, kita kira nak derah balik atas perkara yang sama. Kemarin pun alasan yang sama. Semua alasan yang sama. Dan alasan itu telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ada dah dalam suratan amal kita. Jadi orang yang beramal kerana takut kena azab Allah, dia rasa kebaikan dia sikit. Ketiga ciri dia, iaitu dia menganggap keburukan dia banyak. Aku ni salah banyak dengan Allah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tentang orang yang berakal, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, Nabi kata, dia sentiasa lawan nafsu dia. Nafsu dia dengan kebaikan ni dia rasa malas, dia rasa dah cukup, dia rasa padarah. Orang berakai dia sentiasa lawan diri dia. Tuan-tuan, kebaikan yang kita buat, cuba kita renung balik. Apa ibadat yang kita rasa kita boleh banggakan, yang kita rasa kita boleh masuk syurga Allah? Apa yang kita buat daripada umur 15 sampai lah, yang kita boleh bangga lah, yang kita rasa ibadat ni kita boleh masuk syurga. Kemudian kita tengok apa kejahatan kita yang kita dah tinggalkan. Kita dah tinggalkan zalim orang ke belum? Zalim ni buka aib orang ni zalim, tuan-tuan. Baik itu katanya Hasan Al-Basri, 4 perkara ni akan diragut daripada kita. Pertama, dia kata apa? Nyawa. Malaikat maut akan ragut nyawa daripada kita. Mau tak mau, dia akan ragut. Sampai masa dia akan ragut daripada kita. Kita mau pun dia ragut, kita tak mau pun dia ragut. Bila masa dia nak ragut tak tahu. Sebab masa tu dirahsiakan oleh Allah. Masa tu Allah rahsia kat kita, tak ada siapa pun tahu. Tiba-tiba
Sampai masa tu kita tak ada upaya, tuan-tuan. Badan kita gagah kat mana pun, sampai saja masa tu kita tak upaya. Kita duit banyak, kaya, kita boleh makan sampai 50 tahun. Sampai saja malaikat maut ni kita tak ada upaya. Tak ada upaya lah. Kita tak boleh kata apa, kita serah, ambil lah. Kedua, harta kita ahli waris akan ragut. Mereka akan ragut harta yang kita ada. Siapa yang akan ragut? Ahli waris kita, yang kita duk sayang masa hidup ni, yang kita duk peluk, yang kita tak mau lepas ni. Ahli waris akan ragut daripada kita semua. Dia tak tinggal satu sen pun. Tanah-tanah kita dia tak tinggal pun. Satu depa pun dia tak tinggal. Dia ragut habis. Kita yang usaha daripada muda sampai tua, bila ada orang susah, kita takut nak bagi. Bila ada orang minta tolong, kita seriau nak bagi. Tapi sampai masa ahli waris kita ragut daripada kita semua, mereka tak tinggal untuk kita. Kita yang usaha bersungguh-sungguh, mereka tak bagi pun untuk kita. Mereka tak ada pun harta yang kita tinggal ni, mereka wakafkan atas nama kita ke, mereka sedekahkan atas nama kita. Tak, mereka ambil semua, mereka pakai untuk mereka. Tuan-tuan, masa kita di alam barzah besok, kita akan tunggu hadiah daripada anak-anak kita. Hadiah. Tiap-tiap hari kita akan tanya malaikat rahmat, hari ni ada tak hadiah daripada waris aku, anak-anak aku semua? Sebab kita akan tengok orang sebelah, malaikat rahmat hantar semua hadiah ke dia. Kita tanya malaikat rahmat, hak aku ni ada tak? Malaikat rahmat kata tak ada. Mereka semua lupa ke hang? Mereka semua tak ingat ke hang? Mereka semua tak peduli ke hang? Mereka semua tak pernah ingat pun ke hang? Bila masa anak-anak kita ingat kita, kalau ada hari raya, tuan-tuan, yang tu tak semua mai. Yang mana ada balik kampung mai lah. Walaupun mai kubur kita, dia baca Fatihah sekali, bercabut rumput. Mereka tak nak baca apa pun. Mereka nak baca Yasin, mereka kata mereka terlupa. Lama dah Pak saya tinggal Quran ni, saya tak mampu nak baca Quran Pak. Oi, saya tinggal baca Quran ni dah 20 tahun Pak. Saya ingat Fatihah lah Pak. Tara ni lah yang saya boleh tolong Pak. Setahun sekali tuan-tuan dia kirim Fatihah kat kita. Masa lain kita duk tunggu lah, mana abuan daripada anak. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita pun buat pak kita macam tu. Kita tak ingat pun arwah pak kita. Kita tak kirim Fatihah pun tak arwah mak dan pak kita. Bila kita nak main ingat, tunggulah bulan Ramadan. Kalau masjid ada bagi pamphlet untuk tahlil arwah, itu pun bukan kita baca, orang masjid baca. Kita akan dapat habuan seperti mana yang kita buat pada mak ayah kita. Jangan risau. Kalau masa hidup kita tak bagi apa pun kat mak ayah kita akan dapat perkara yang sama yang akan dibuat oleh anak-anak kita untuk kita. Kedua, golongan yang beribadat kerana menuntut rahmat Allah. Apa dia? Pertama, cirinya mereka ini menjadi contoh kepada orang yang berada di sisinya.
Seseorang yang beribadat kerana menuntut rahmat Allah, orang yang ada dekat keliling dia akan ambil contoh. Tengok dia jadi contoh, tengok dia jadi ikutan. Orang ni dia duduk dalam martabat berbuat ibadat kerana rahmat, kerana mohon rahmat daripada Allah. Kedua, dia ni ciri dia, kalau nak tahu, dia ni dermawan dengan harta benda dunia. Orang dia kuat sedekah. Ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana mereka ini mencari rahmat Allah. Mereka dah nampak dah, hidup ni jika tidak ada rahmat Allah tak pakai, tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, kita hidup bukan sebab kita mau hidup, tak. Hari ini kita hidup sebab Allah mau kita hidup, bukan sebab kita mau, tuan-tuan. Tak. Jangan lupa yang tu. Bukan sebab hari ini aku mau hidup, dah. Allah mau kita hidup. Allah menghendaki kita hidup. Lalu sampai jam 8.40 ni kita masih hidup, kita masih ada nyawa. Malaikat tak ragut daripada kita. Masih lagi ahli waris tak ragut reta daripada kita. Kena ingat, maka kesempatan, anugerah dan rezeki daripada Allah ini kita guna sungguh, kita guna pakai sungguh. Yang ketiga, orang yang golongan yang beribadat kerana rahmat Allah, mereka ini sentiasa berbaik sangka dengan hukum Allah Ta'ala. Allah angkat mereka, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Mereka ni sentiasa baik sangka dengan Allah. Mereka dapat sakit, mereka baik sangka dengan Allah. Ya Allah, terima kasih sebab Engkau bagi aku sakit. Pasal apa terima kasih, tuan-tuan? Kita ingat tak satu hadis Nabi kata apa? Nabi kata orang yang sakit ini, Allah ampunkan dosa dia sehari 100. Allah bagi rahmat kat dia sehari 100. Pasal apa Allah bagi kita sakit? Saya sakit, tuan-tuan pun ada sakit, saya pun ada sakit. Sebab apa? Sebab kita terlupa nak minta ampun dengan Allah dulu. Lalu Allah sayang kat kita. Hang malas nak istighfar, hang terlupa nak taubat. Lalu aku sayang kat hang, aku bagi hang sakit. Jadi hari-hari automatik dosa hang aku ampun. Sebab hang malas nak baca istighfar, satu hari 100 pun hang tak mampu. Hang larat baca istighfar, lepas semayang 3 kali, 3 kali 5, 15 kali. Dosa hang banyak. Dosa mengumpat, dosa kita beli rumah. Masa dulu kita tarik 25 tahun pakai bank konvensional, guna riba ni dulu. Kita dah lupa, tapi Allah tak lupa. Kita bergaduh adik-beradik sabit daripada reta paraid. Kita dah lupa, tapi Allah tak lupa. Kita zalim ke orang dulu, kita dah lupa, tapi Allah tak lupa. Lalu kita terlupa nak minta ampun dengan Allah. Kita terlupa nak minta taubat dengan Allah. Tapi Allah sayang kat kita. Itu yang saya katakan, kasih sayang Allah ini, jika mana kita nak timbang tara, tuan-tuan, tak akan boleh kita timbang kasih sayang Allah. Pasal apa? Kita terlupa minta ampun, Allah bagi kita sakit. Bertahun kita sakit. Allah ampunkan dosa kita satu hari 100 kali. Automatik 100 habis. Sebab apa?
Sebab Allah mau kita balik bertemu dengan dia dalam keadaan yang bersih. Macam mana orang bersihkan kita waktu kita jadi mayat. Bersih habis badan kita, dia gosok bagi habis, buh minyak wangi apa semua. Tetapi malangnya jasad kita bersih, tapi roh kita rupa kotor. Ketika kita ni tak bersih balik, Allah ingatkan kita setiap minggu dalam suratul Sajadah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan farji'na na'mal salihan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tiap-tiap minggu Allah bagi ingat kita. Allah kata apa? Orang yang besok dia balik mati, dosa dia banyak lagi. Orang yang dosa banyak ni dia buat apa? Allah kata nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Besok kita di padang mahsyar, kita akan sembamkan muka kita ke bumi. Muka kita ni kita akan sembamkan ke bumi. Kita tak mau angkat kepala kita. Kita tak berani nak angkat kepala kita. Sebab apa kita tak berani angkat? Kita malu. Kita malu dengan Allah sebab dosa kita banyak. Dalam masa kita duk sembamkan kepala kita ke bumi, kita cakap dengan Allah macam ni. Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah tengok dah akan azab neraka Engkau yang dahsyat. Allah dah bagi kita tengok neraka dah. Pasal kita pun kata ke Allah, wa sami'na. Ya Allah, kami dah dengar dah orang neraka minta tolong, 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 tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Kita cakap dengan Allah, farji'na. Ya Allah, boleh tak kehidupkan kami balik? Allah tanya, hidup nak buat apa? Kita pun cakap dengan Allah, na'mal salihan. Ya Allah, aku nak buat baik lah. Aku tak mau buat jahat dah. Aku dah tak mau kata kat orang. Aku dah tak mau malas-malas dah ya Allah. Aku tak mau dah bakhil. Aku tak mau dah ya Allah buat apa-apa dosa sekalipun. Kita cakap dengan Allah, inna muqinun. Ya Allah, aku percaya dah 100% dah ni. Aku percaya dah ni. Bukan main-main dah, aku percaya dah. Sebab besok kat sana sebenarnya Allah ingat kat kita dengan surah Sajadah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Orang yang dosa dia banyak, dia buat apa? Allah masukkan dia dalam neraka. Mereka berusaha untuk keluar daripada neraka. Mereka rapat neraka. Tapi malaikat yang menjaga neraka ini tolak balik mereka dalam neraka dengan satu perkataan yang cukup menyakitkan.
Malaikat tu tolak balik kita dalam neraka. Dia kata apa? Zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Malaikat kata, rasakanlah azab neraka ni. Masa hidup dulu kamu tak percaya, kamu dustakan, kamu tak percaya dengan azab ini, lalu kamu berani untuk melakukan kesalahan dan kesilapan, walaupun ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan kita, kita masih berani lagi buat salah dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, golongan yang ketiga, golongan yang berbuat ibadat kerana kasihkan Allah. Habis ni tuan-tuan saya berhenti. Pertama, cirinya mereka ini pemurah dengan apa yang dicintainya. Mereka dah tak sayang apa yang ada pada mereka ni, mereka tak sayang. Mereka tolong orang selalu. Mereka percaya dah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran perniagaan yang tak akan sia-sia adalah berniaga dengan Allah. Tuan-tuan, bila Allah sayang kita, Allah takkan rugikan kita. Percayalah. Dalam Al-Quran Allah sebut macam tu. Kita belajarlah tuan-tuan nak jadi orang yang Allah sayang. Dengan Allah ni tuan-tuan, tak ada satu pun yang akan gugur daripada janji dia. Saya saja nak kongsi dengan tuan-tuan. Pengurusi majlis peringkat awal tadi sebut sekolah-sekolah saya, madrasah. Saya buat madrasah tak macam orang lain. Saya tak minta apa-apa yuran daripada pelajar saya. 1 sen. Yuran makan ke, minum ke, api ayak ke, ada. Kami masakkan semua untuk mereka. Asrama kami bagi makan, minum kami masak. Sekolah saya, madrasah saya ni baru lagi tuan-tuan, baru 40 tahun. Yang sebuah lagi baru 24 tahun. Saya buat kem cuti sekolah sebelum PKP ni dah 13 tahun dah. Makna 13 kali kami buat kem cuti sekolah. Saya buat kem cuti sekolah, saya tak kenakan 1 sen pun daripada peserta kem. Pasal apa ustaz tak kenalkan apa-apa? Sebab saya tengok rata-rata orang buat kem di sekolah ni semua kena duit 300, 400. Jadi dalam hati saya kata, orang miskin ni nak pergi mana? Orang yang tak ada duit ni nak pergi mana? Jadi saya ambil satu alternatif, saya buat kem di sekolah. Tak lama kami buat 2 minggu. Tak ramai pun yang main. Kadang-kadang tahun tu 700 orang, kadang-kadang 500 orang. Tak ramai. Ketika saya buat tu tuan-tuan, banyak juga air mata saya jatuh. Sebab apa? Ada keluarga yang mai jumpa kami, anak 4 orang. Ustaz, yang ni anak saya 4 orang nak duduk dalam kem cuti sekolah ni ustaz. Saya tak ada duit ustaz, tapi saya bawa tabung shilling anak saya 4 orang ni. Ni yang saya ada. Dalam paket saya tak ada duit ustaz, dah RM20. Yang ni nak buat tambang RM20 ke RM40. Nak buat tambang balik saya ke Melaka ustaz. Jatuh air mata saya tuan-tuan. Saya kata, ya Allah, terima kasih kerana Engkau bagi aku peluang ni untuk tolong mereka ni.
Kalau aku tak buat ni ya Arhamar Rahimin, ke mana mereka nak pi? Anak-anak mereka ni nak pi mana? Terima kasih ya Allah. Saya ambil tabung ni tuan-tuan, tabung shilling ni, saya masukkan pada beg mak dia. Kata kakak ambil lah duit ni. Kami tak terima duit ni. Kerana kakak lebih memerlukan duit ni daripada kami. Tuan-tuan, janji Allah ni betul tuan-tuan. Allah kata in tansurullaha yansurukum. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan saya cerita bab ni saya terlalu emosional. Kerana saya emosional tuan-tuan. 13 tahun kami buat. Kami tak pernah berhutang dengan kedai, dengan market ke, hutang dekat pasar ke. Tak pernah tuan-tuan. Allah tolong kami ni tuan-tuan, nyata, jelas. Dan inilah yang berlaku 13 tahun. Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Dana yang kami perlu pakai selama 2 minggu ni hampir 40,000 untuk tampung peserta ni. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan dan terus cukupkan. Sebab itu kadang-kadang saya menangis ni bukan sebab awal tuan-tuan. Sebab saya tengok diri saya. Tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan orang yang semayang malam. Tuan-tuan orang tak tinggal baca Quran. Tuan-tuan orang kaki zikir, selawat banyak, tasbih banyak. Saya tak macam tuan-tuan. Saya boleh sembang kan. Tuan-tuan tengok muka saya pun tuan-tuan tahu kaki sembang kan. Quran tak baca ini, selawat tak baca ini, tasbih tak baca ini, istighfar pun tak baca ini. Tapi Allah tolong juga orang jahat macam saya ni. Yang tu kadang-kadang bila kita tengok benda ni tuan-tuan, kita teriaklah, aku siapa? Allah masih tolong lagi orang macam kita ni, orang macam saya ni, yang buat salah banyak, ibadat tak banyak, tapi Allah masih lagi tolong. Yang saya nak habakkan tuan-tuan, sebenarnya rahmat Allah ni luas. Janganlah kita putus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa tuan-tuan. Walaupun kita tahu kita ni jahat, tapi janganlah kita putus asa dengan rahmat Allah. Teruslah minta dengan dia. Kita ni tak larat nak semayang macam mana pun. Janganlah putus asa dengan rahmat dia. Selalulah angkat tangan minta dengan dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, jangan malu tadah tangan kat dia. Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu minta dengan dia. Itu pertama. Ada dua lagi, sikit lagi saya nak berhenti. Yang kedua, iaitu mereka yang sentiasa melawan hawa nafsunya. Ini tanda orang yang buat ibadat kerana kasih. Mereka sentiasa lawan nafsu dia. Nafsu dia tak mau buat baik, dia lawan. Jangan macam ni. Dia pesan kat diri dia, hang dah tua dah, umur 53 dah, badan aku tak larat dah. Takkan nak tunggu malaikat maut mai ambil ha? Sampai bila nak tunggu, nak semayang malam sampai bila? Badan aku tak larat, makan aku tak banyak, tidur pun dah sikit kan. Kita bila dah berumur tuan-tuan, tidur pun dah tak apa lena, makan dah tak apa nak larat. Takkan nak tunggu lagi? Takkan kita nak tunggu masa tu lagi? Takkan kita nak tunggu lagi? Tunggu, Allah dah bagi dah alamat dekat kita, iaitu alamat yang hang ni tak lama lagi aku nak panggil dah. Tanda apa lagi yang kita mau tuan-tuan? Alamat apa lagi yang kita mau daripada Allah? Allah bagi kat kita tanda-tanda ini. Badan kita aku tak larat dah lah. Tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak?
Lah, kita tak apa kuat lah. Tak boleh kena hujan sikit. Dulu tak apa, dulu boleh kena hujan sikit, kita gagah lagi. Lah kita kena hujan sikit, kita rasa nak kena demam. Sat nak demam, sat kebah, sat nak demam, tuan-tuan. Allah bagi tanda ini dan Allah bagi alamat ini. Iaitu alamat yang dia akan panggil kita. Tapi tuan-tuan, kita mau dia panggil kita macam dalam Quran. Kita tak mau dia panggil kita macam dia panggil orang kafir ni. Kita nak Allah panggil kita macam dalam Quran. Macam mana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah pada Tuhan kamu. Macam mana kita balik, kita jumpa Allah ni? Radiyah, mardiyah. Kita redha, Allah redha kat kita. Allah redha kat kita. Kemudian Allah kata apa lagi? Fadkhuli fi ibadi. Wahai roh yang tenang, masuk dalam tubuh hamba. Yang ujung tu kita mau. Apa dia? Wadkhuli jannati. Mailah masuk syurga aku. Mailah masuk syurga aku. Tak mau ke tuan-tuan besok dekat akhirat Allah seru kita, wahai fulan bin fulan, mailah masuk syurga aku. Mailah masuk syurga aku. Tak mau ke tuan-tuan? Kalau mau, kita usaha daripada lah. Masa Allah bagi peluang kita hidup ni, usahalah, usaha kuat. Masa hidup ni kita ada rumah seorang sampai 3-4 biji. Ada yang nak buat homestay, tuan-tuan, rumah buat sewa. Kita siap tak lagi rumah kita kat sana? Nabi ajaklah macam mana nak buat rumah kat sana. Masa hidup ni kita ada kereta 2-3 buah, tuan-tuan. Kita siap tak lagi kereta kita kat sana? Kita nak titian sirat besok, kita nak naik kereta, tuan-tuan. Kita tak mau merangkak macam orang lain. Sebab Nabi kata titian sirat ni susah. Nabi bagi bayang kat kita, haluhnya seperti rambut yang dibelah 7. Tajam dia, titik sirat ini lebih tajam dari mata pedang. Agak-agak kita boleh lepas. Tapi kalau kita ada buruk, kita ada kenderaan, kita tak gaduhan. Kita tak gaduhan. Kena usaha, tuan-tuan, kena usaha. Masa Allah bagi kita hidup ni, kena usaha. Kita tak boleh tenang lah, tuan-tuan. Jangan kita duk tangguh lagi. Sebab umur kita tak banyak lah. Umur kita tak lama dah. Ingat yang tu, yang tak akhir, tuan-tuan. Tanda yang tak akhir, orang yang buat kerana Allah sentiasa memelihara amal soleh dia supaya tak rosak. Tuan-tuan, beramal ni senang, tapi nak jaga amal susah. Betul antara yang meragut, yang ragut kita, 2 saya dah sebut. Yang ketiga, cacing-cacing dia akan ragut badan kita ni. Baik itu kalau mati esok, boleh-bolehnya biarlah kita mati, badan kita tak hancur. Macam mana mati badan tak hancur? Mati husnul khatimah. Kalau tak, badan kita ni jadi makanan cacing, tuan-tuan. Cacing nak makan badan kita sampai tak ada apa, sampai tinggal tulang sulbi lah. Biar kita dapat husnul khatimah. Jangan nak dapat husnul khatimah, kita usaha je. Allah bagi tu, kita harap Allah bagi. Allah bagi tak bagi, kita tak tahu. Tapi kita harap, kita minta dia bagi. Nabi ajak, 1,
sebelum nak semayang 9.10 ni tuan-tuan, macam mana? Saya berhenti ke? Boleh terus sikit lagi. Saya nak bagi dua ni je. Nah, tak tahu lepas ni kita jumpa ke, kita tak jumpa lagi, tak tahu. Mungkin saya pergi dulu, tuan-tuan ada lagi. Kan? Nabi kata sebelum takbiratul ihram baca doa ni. Nabi kata siapa yang baca doa ni dia akan mati dalam keadaan syahid. Kita tak dapat nak mati pada perang fisabilillah, tapi biar kita dapat mati pahala mati orang syahid. Jadilah tuan-tuan, jadilah. Nabi kata, Nabi doa bagi ni. Apa dia? Sebelum kita nak baca usalli tu, kita baca doa ni. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Kita harap aja supaya dengan kita baca ni Allah bagi kita mati macam mana matinya orang syahid. Kedua, tuan-tuan jangan tinggal yang Nabi kata, riwayat daripada Aisyah. Hadis ni daripada Aisyah, riwayat Tabrani. Dalam Nasaihul Ibad ada hadis ni, dalam Tazkiyatun Nafsi ada. Tuan-tuan jangan tinggalkan doa ni sehari 25 kali. Tak susah kan? Pendek lah. Tapi tuan-tuan, siapa yang Allah bagi tu tak tahu. Tak tahu. Walaupun pendek, tapi siapa yang Allah bagi istiqamah dalam beramal, tak tahu. Sebab dia pilihan Allah. Bukan orang yang tahu dia boleh buat baik dah. Kita tahu lama dah, semayang malam bagus, semayang duha bagus, tapi kita tak boleh buat. Bukan orang yang tahu dia boleh tinggal maksiat. Kita tahu yang tu dosa, tapi kita tak mampu nak tinggal. Kata Allah didik kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sentiasa harap dengan Allah. Saya baca 3 kali tu. Kita baca maghrib, kita baca subuh. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Dapat ya tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup, ada beberapa permintaan saya lah. Ada 3 permintaannya. Satu, tuan-tuan tolong doakan saya, isteri saya, anak saya, cucu saya, menantu saya, supaya kami dapat jadi orang baik. Tuan-tuan teringat, tuan-tuan tolong doa, ya Allah, jadikanlah orang yang pernah mai masjid kami hari Jumaat baru ni, jadikan dia orang baik ya Allah.
Sebab apa saya minta tuan-tuan doa saya jadi orang baik? Sebab saya orang jahat. Saya tak boleh jadi lagi orang baik. Saya tak kuat lagi tuan-tuan. Lepas tu saya minta semua orang doa saya. Sebab saya tak kuat lagi. Banyak jahat lagi saya duk buat. Tuan-tuan tak tahu. Yang tahu saya jahat Allah. Ujub saya ada, besar diri saya ada, riak saya ada, rebut dunia, cinta dunia saya cukup kuat lagi. Nabi kata dah, sebanyak mana hang kasih dengan dunia, sebanyak itulah sakitnya hang mati besok. Jadi saya tak mau saya mati sakit. Tapi saya tak boleh nak buang lagi tuan-tuan, tak boleh nak buang, tak mampu. Itu saya minta doa tuan-tuan. Kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kami yang Darul Atiq, yang Raudatul Ulum. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat kat dua madrasah tu. Yang ketiga, madrasah yang kami di Terengganu tu, saya baru terima tanah tu 6 bulan. Dah tengah duk buat surau. Luas surau tu 11,000 kaki persegi. Proses pembinaan surau tu lebih kurang dalam 60%. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Saya tak minta duit tuan-tuan tau. Tuan-tuan jangan risau. Saya tak ada, memang perangai saya tak ada kutipan dana apa-apa. Saya tak mau minta duit orang. Sebab apa Ustaz tak mau minta duit orang? Sebab saya nak bagi orang lain. Orang lain perlu banyak lagi. Ada orang perlu lagi daripada saya. Jadi saya nak minta doa ya. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan tolong doa. Saya minta dengan Allah, Allah mudahkan dan Allah siapkan madrasah kami yang di Terengganu tu hujung tahun depan. Sebab lepas buat surau, kami nak buat asrama, kami nak buat kantin, kami nak buat bapa biji rumah. Tuan-tuan tolong doa. Minta doa saja. Saya tak minta kata tuan-tuan. Saya minta doa saja. Tuan-tuan tolong bagi doa. Doa kat sekolah kami. Kenapa nak minta doa? Satu, biar saya ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting ni. Saya harap pihak masjid tak berkelahi dengan saya. Saya lagi habis kuliah nak bagi sampui. Sampui. Saya lebih ceramah ni ada sampui kan. Jadi pihak masjid jangan kelahi dengan saya. Yang ni ustaz, ni sampui kuliah. Lagi saya kata saya tak terima. Kami bagi sekolah. Tak payah dah, tak payah bergaduh dengan saya dah. Saya penat kelahi kat masjid tuan-tuan. Kelahi dengan orang masjid ni penat dah. Jadi tuan-tuan lagi buat tak tahu ya. Sebab apa? Sebab saya main ni bukan kerana benda tu, tak, bukan sabit sampui. Saya main ni saya dah abang tuan-tuan awal-awal. Saya main ni nak silaturahim nak silaturahim Jadi pun tak ada sebab apa-apa, tak ada. Jadi tuan-tuan jangan lagi berkelahi dengan saya, tak apa. Saya memang tak ambil, lama dah saya tak ambil benda ni. Cuma tuan-tuan tolong doa saja. Ya Allah, terimalah apa yang dia buat selama ni. Saya nak semayang tak kuat, semayang malam tak kuat tuan-tuan. Kadang-kadang saya duduk seorang-seorang nangis saya bercakap pandai, cakap cukup pandai. Jadi biarlah saya jalan ni saya boleh buat baik. Saya kuliah ni saya boleh buat baik dengan jalan ni. Ni satu jalan saya nak buat baik. Kalau tuan-tuan halang lagi, mana jalan lagi saya nak masuk syurga? Kan? Di sana kena hambat, semayang malam tak boleh kena hambat, baca Quran kena hambat. Kan? Buat jalan saya nak masuk syurga, tuan-tuan hambat lagi. Jadi mana ada lagi peluang untuk saya? Jadi tolonglah kesian kat saya nah. Setakat ni saja. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih
Karena Engkau telah himpunkan kami pada malam ini ya Allah di dalam Masjid Ghufran ini kerana Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, besok di akhirat Kau himpunkan kami semua ni ya Allah bersama-sama di dalam jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau ya Allah daripada azab neraka-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, walaupun kebaikan kami tidak banyak, maksiat kami, jahat kami masih banyak dan besar ya Allah, tapi kami tidak ada jalan lain ya Arhamar Rahimin. Kami meminta ke hadrah-Mu ya Allah. Kami mohon matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja satu-satu jalan kami ya Allah untuk kami lepas daripada azab neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak tahu banyak mana lagi masa kami untuk Engkau hidupkan kami ya Allah. Dan kami banyak masa lagi, mana masa kami, peluang kami untuk berbuat kebaikan ya Allah. Jika dalam masa yang hampir ini Engkau panggil kami ya Allah, jadikanlah amal saleh kami ini Engkau terima ya Arhamar Rahimin. Jangan Engkau tolak amal saleh kami ya Allah. Ya Allah, walaupun amal saleh kami tak banyak ya Allah, jahat kami masih banyak ya Allah, tapi Engkau terimalah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun amal saleh kami tidak banyak ya Allah, tapi Kau terimalah kami untuk masuk dalam syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalaupun kami tak layak untuk duduk dalam syurga-Mu pada tingkat yang paling tinggi, kami minta ihsan-Mu ya Allah. Kami minta ihsan-Mu ya Allah. Kami minta ihsan-Mu ya Allah. Berikan kami syurga yang paling rendah pun tak apalah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kerana kami tak kuat untuk masuk dalam neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma asma' du'a'ana wastajib du'a'ana ya Hayyu ya Qayyum. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.